Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aiman bin Muhammad Hanafi. Nombor metrik AA 181922. Pada kali ini saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan latihan industri pada sesi 2020-2021 yang telah saya jalani. Untuk pembentangan ini mempunyai 3 subtopik, iaitu subtopik yang pertama pengenalan syarikat, yang kedua skop latihan dan yang terakhir ialah kandungan latihan. Bagi subtopik yang pertama berkaitan dengan pengenalan syarikat, nama syarikat yang saya jalani latihan industri ialah Perunding WNW yang ditubuhkan pada tahun 2003 dan bertempat di Bandar Baru Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Aktiviti syarikat ini merupakan perkhidmatan perundingan kejuruteraan awam. Ini merupakan lokasi syarikat yang berhampiran dengan Hospital USM Kubang Krian. Dan ini pula ialah carta organisasi syarikat yang diterajui oleh IR Haji Wan Saidi bin Wan Yahya. Untuk subtopik yang kedua pula ialah skop latihan, di mana skop latihan ini yang telah diberi kepada saya sepanjang saya menjalani tempoh latihan industri di syarikat ini, yang mempunyai 4 skop. Yang pertama ialah kerja infrastruktur, kerja struktur, pendokumentasian data dan juga lawatan tapak. Untuk subtopik yang ketiga dan terakhir ialah kandungan latihan. Bagi kandungan latihan ini pula ialah kerja-kerja yang saya terlibat sepanjang tempoh latihan industri saya di syarikat ini. Di antaranya ialah kerja infrastruktur, kerja struktur, pendokumentasian data ataupun menyiapkan dan mengisi dokumen serta kerja lawatan tapak. Bagi kerja yang pertama ialah kerja infrastruktur. Kerja infrastruktur ini ialah dengan melakukan rekaan saliran peparitan, water retikulasi dan juga pembentungan ataupun sewerage. Bagi jalan dan saliran peparitan, tujuan utama rekaan ini adalah untuk membuang air dari jalan dan kawasan sekitarnya supaya tidak berlaku bencana alam seperti banjir ataupun kerosakan pada struktur jalan. Sistem saliran ini boleh didefinisikan sebagai dua, iaitu permukaan bawah dan juga permukaan atas. Langkah-langkah kerja yang dilakukan untuk rekaan jalan dan saliran peparitan ini ialah pengiraan invade level dan juga catchment area, reka bentuk longkang dan juga rekaan stormwater detention ataupun OSD, ataupun kawasan takungan ataupun kawasan tadahan. Bagi pengiraan invade level ataupun istilah lain yang diberikan ialah tingkat bawah bahagian dalam pipe saliran ataupun ruang pemeriksaan. Pengiraan invade level ini digunakan melalui level kawasan tapak projek yang telah dibuat leveling oleh surveyor. Pengiraan ini dilakukan untuk menentukan ketinggian kawasan tersebut bagi menghasilkan ataupun mereka longkang bagi kawasan projek. Ini merupakan gambar rajah pengiraan invade level yang telah saya lakukan. Untuk pengiraan catchment area ataupun kawasan tadahan, ia dilakukan untuk mengira ataupun menentukan luas kawasan projek tersebut. Bagi kawasan projek yang mempunyai kawasan yang luas, kebiasaannya akan diberikan kepada beberapa bahagian
ataupun kawasan yang kecil daripada keseluruhan kawasan projek tersebut. Dan gambar rajah tersebut merupakan pengiraan catchment area yang telah saya lakukan. Untuk pengiraan reka bentuk longkang pula, ia dilakukan untuk menentukan kadar alir serta saiz longkang yang digunakan untuk projek tersebut. Pengiraan ataupun rekaan bentuk longkang ini dilakukan dengan memasukkan nilai infill level, panjang kawasan dan juga luas kawasan projek tersebut. Untuk kerja infrastruktur yang kedua pula ialah water reticulation. Sistem ini merupakan rangkaian pengedaran air yang dikumpul dan kemudian dirawat sebelum diedarkan kepada pengguna ataupun kepada penduduk di kawasan tersebut. Kebiasaannya sistem ini direka menggunakan software EPNet, dan sebelum rekaan untuk sistem ini dilakukan, ia mempunyai beberapa faktor yang harus dipertimbangkan supaya tidak berlakunya masalah pada masa akan datang seperti masalah penyelenggaraan, masalah ekonomi dan sebagainya. Faktor yang pertama ialah ukuran paip, yang kedua lokasi paip, ketiga ialah rancangan pengembangan di masa depan, dan yang keempat ialah pengiraan kemungkinan kebocoran paip tersebut. Jadi faktor-faktor ini perlulah harus diambil kira sebelum melakukan rekaan sistem ini. Dan ini merupakan langkah-langkah rekaan water reticulation menggunakan software EPNet. Dan di sebelah kanan itu merupakan gambar rajah reka bentuk sistem ini. Dan di bawahnya pula ialah result yang telah dianalisis, dan result ataupun keputusan ini akan diambil sebagai kebolehan untuk menggunakan rekaan tersebut ataupun tidak pada tapak projek. Kerja-kerja yang kedua pula ialah kerja struktur. Kerja struktur ini saya lakukan untuk menentukan kedudukan, bilangan dan juga saiz bagi elemen-elemen struktur seperti beam, kolom, pad footing dan juga slab. Kerja-kerja struktur ini mempunyai beberapa langkah. Antara langkahnya ialah yang pertama, mengkaji dan melihat dengan teliti pada pilihan arkitek. Ini merupakan langkah yang wajib supaya elemen-elemen struktur tidak diletakkan pada bahagian-bahagian yang salah, seperti contohnya kolom ataupun tiang tidak diletakkan pada bahagian pintu rumah ataupun tingkap rumah, dan juga beam tidak direka dengan ketinggian yang tidak bersesuaian dengan lantai rumah. Dan langkah yang kedua pula ialah membuat lakaran struktur di atas plan arkitek. Ia merupakan langkah untuk mengelakkan juga berlakunya pertindihan elemen. Dan yang ketiga ialah memasukkan lakaran ke dalam software Esteem. Dan yang terakhir ialah menganalisis reka bentuk struktur yang telah dimasukkan ke dalam software supaya apabila berlakunya failure, kita dapat mengubahnya. Ia juga bertujuan untuk mengetahui bilangan dan juga saiz besi yang digunakan pada kolom dan juga beam untuk rekaan struktur ini. Ini merupakan gambar rajah rekaan struktur di atas plan arkitek yang telah saya reka sepanjang menjalani tempoh latihan industri di syarikat ini. Dan ini pula rekaan struktur yang dimasukkan ke dalam Esteem, dan di sebelah kanan itu merupakan rekaan 3D bagi projek ini. Kerja-kerja yang ketiga pula ialah pendokumentasian data.
pendokumentasian data ini terlibat dengan dua projek, iaitu projek bekalan air luar bandar negeri Kelantan dan juga projek Prima negeri Kelantan. Bagi projek bekalan air luar bandar, pendokumentasian data dilakukan untuk menentukan sama ada panjang pipe dan juga saiz pipe yang dipasang pada tapak projek sama dengan apa yang telah direka oleh engineer. Ia dilakukan dengan melakukan pengiraan pada summary as-built drawing dan juga pipe log. Dan bagi pendokumentasian data untuk projek Prima ialah memasukkan defect bagi setiap unit rumah supaya kontraktor boleh melakukan penyelenggaraan fasa akhir sebelum sesi penyerahan kunci kepada klien ataupun pembeli. Ini merupakan gambar ranjah contoh kerja pendokumentasian data. Dan kerja yang terakhir ialah lawatan tapak. Lawatan tapak ini biasanya akan dilakukan bersama dengan klien dan juga wakil-wakil kontraktor, bertujuan untuk berbincang bersama klien dan juga wakil-wakil kontraktor berkenaan dengan masalah ataupun kerosakan yang berlaku di tapak projek. Selain itu, lawatan tapak dilakukan juga untuk melakukan pemeriksaan dan percubaan di tapak projek. Bagi pemeriksaan dan percubaan ini, contohnya seperti projek bekalan air luar bandar ini, ia melakukan pemeriksaan bertujuan untuk menentukan keberadaan air di kawasan tersebut, sama ada pipe yang dipasang itu mempunyai air ataupun tidak. Dan ini merupakan gambar rajah kerja lawatan tapak bersama kontraktor dan klien. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.